Malam ni insyaAllah kita akan masuk tajuk baru, iaitu syarat dah settle dah syarat ijab qabul. Malam ni kita akan masuk 5 syarat orang yang berakab, iaitu penjual dan pembeli. Ini juga antara syarat ataupun antara topik yang penting untuk kita bincang, iaitu 5 syarat sah penjual dan pembeli. Bukan semua penjual, bukan semua orang boleh menjual dan boleh membeli. Kita akan bincang malam ni hukum kanak-kanak berjual beli. Kita pernah sebut sebelum daripada ni. InsyaAllah malam ni kita akan sebut secara detail kerana tajuk khusus. Sebelum daripada ni kita dah jawab hukum kanak-kanak menjual ataupun membeli di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita akan detailkan kerana tajuk khusus berkaitan dengan hukum kanak-kanak berjual dan membeli. Begitu juga orang gila, banyak antara topik penting malam ini. Walaupun kita nak baca satu terma saja, dia ada 5 terma. InsyaAllah kita nak fokus satu, sebab satu tu dia penting. Adapun 4 lagi tu dia agak mudah. 4 lagi kita akan settlekan serentak pada minggu akan datang. Minggu ni kita akan completekan ataupun settlekan satu. Sambil-sambil kita menunggu tuan-puan, kita sambil-sambil itu kita jalan dulu, kita on dulu sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama terlebih dahulu kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita, idaman penutup jilid yang kedua, iaitu kita bincang ataupun kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tajuk jual beli di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala. Jadi rukun kita seperti mana kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, rukun jual beli ada 3 ataupun detailnya ada 6. Kita dah bincang semua rukun dan kita mula bincang satu persatu terma dan syarat setiap rukun. Ada 3 itu ataupun 3 asasnya. Dan kita dah settle satu terma ataupun satu rukun, iaitu 6 syarat ijab dan qabul. Kita dah cover ataupun kita dah settle, bincang. Dan masuk malam ni insyaAllah kita akan berpindah ke rukun yang kedua, iaitu pembeli dan penjual. Kita akan bincang ada 5 terma dan syarat yang ditetapkan oleh fuqaha di dalam kitab kita ini. Orang yang sah melakukan transaksi jual beli mesti ada 5 syarat. Kalaulah tak memenuhi 5 syarat ini, maka tidak sah transaksi jual beli orang yang terlibat, sama ada penjual ataupun pembeli. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung tuan-puan. Bagi orang yang ada kitab, muka surat 6, perenggan yang kedua, tajuk baru iaitu syarat-syarat bagi orang yang berakad, ataupun kita panggil dalam bahasa moden tuan-puan, terma dan syarat orang yang berakad. Apabila kita sebut orang yang berakad, dia refer kepada 2, iaitu refer kepada penjual dan juga merujuk kepada pembeli. Ini dipanggil aqidain. 2 orang yang berakad ataupun 2 orang yang melakukan transaksi ataupun 2 orang yang berkontrak. Kontrak yang kita bincang iaitu kontrak jual beli, ataupun dia panggil 2 orang yang melakukan transaksi jual beli. 2 orang ini ataupun 2 pihak ini tuan-puan, dia mesti memenuhi 5 syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Yang kita akan bincang malam ni ialah syarat yang pertama daripada 5 syarat, dan insyaAllah baki 4 lagi itu kita akan bincang minggu depan, kerana baki 4 lagi dia lebih simple dan lebih mudah tuan-puan, berbanding pada malam ini yang kita nak fokus lebih. Kenapa? Kerana malam ini dia merupakan syarat induk ataupun syarat penting yang menjadi dasar kepada aqid, kepada orang yang melakukan transaksi. Inilah dia punya
dipanggil syarat ataupun terma induk dan terma yang menjadi dasar kepada dua pihak yang berakad ataupun dua pihak yang terlibat di dalam kontrak jual beli. Baik, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, disyaratkan pada penjual dan pembeli, iaitu 5 syarat. Dia tak nyata di sini 5, tapi dia menomborkan alif, ba, ta. Alif iaitu syarat yang pertama, hendaklah keduanya pembeli dan penjual ataupun penjual dan pembeli. Apa syarat dia? Hendaklah keduanya itu orang yang ada kelayakan, boleh memperbagaikan, yakni boleh mengurus hartanya sendiri. Dalam istilah fiqh, dalam istilah muamalat, dalam terma muamalat disebut mutlaqu tasarrufi. Dalam bahasa kita dipanggil orang mutlaq tasarruf. Dia ada 3 istilah tuan-puan. Dia ada 3 terma yang kita kena biasakan. Apa 3 terma yang kita kena familiarkan? Iaitu pertama dipanggil mutlaqu tasarruf, yang kedua dipanggil ahli tasarruf, yang ketiga dipanggil ahli tabarru'. 3 istilah ni tuan-puan satu makna. Pelbagai istilah ini tuan-puan ada satu makna saja kita perlu ingat. Ahli tasarruf, mutlaqut tasarruf dan ahli tabarru'. Apa dia tuan-puan? Ketiga-tiga istilah ini merujuk kepada orang yang diberi kuasa mengurus harta sendiri. Orang yang ada kelayakan di sisi syarak, bukan kelayakan dalam bukan kelayakan dalam dunia, bukan kelayakan undang-undang dunia, tidak. Kelayakan undang-undang syarak. Orang yang diberi kelayakan, orang yang ada kelayakan di dalam syarak ataupun di orang yang ada kelayakan dalam syarak, pada syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Simple saja dia punya makna. Kalau orang yang mampu mengurus harta sendiri, dia boleh handle harta dia sendiri, dia boleh jaga harta dia sendiri, dia boleh pegang duit sendiri. Orang panggil dalam bahasa fiqahnya tuan-puan, dalam bahasa terma muamalatnya dipanggil ahli tabarru', ahli tasarruf dan mutlaqut tasarruf. Mutlaq ni maknanya mutlaq ni bebas. Tasarruf ni pengendalian. Iaitu orang yang bebas mengendalikan harta sendiri. Orang yang ada kelayakan di sisi syarak mengurus harta sendiri. Itu dia punya makna. Baik, settle tuan-puan, kita dah tahu makna dia. Jadi boleh pelbagai versi ayat tuan-puan, tak kisah, asalkan tuan-puan faham. Apabila sebut ahli tabarru', apabila sebut ahli tasarruf, apabila sebut mutlaqut tasarruf, refer dalam minda kita apa? Terus minda kita tergambar orang yang mampu mengurus harta sendiri dalam syarak. Ataupun kita boleh guna istilah orang yang diberikan kuasa mengurus oleh syarak. Ataupun kita boleh guna ayat lain, orang yang diberikan kelayakan di sisi syarak untuk handle hartanya sendiri. Tak perlu orang lain jaga harta dia. Tak perlu nak kena ada orang lain yang tolong handle harta dia. Dia mampu handle sendiri. Inilah dia dipanggil orang ahli tasarruf. Dipanggil ahli tabarru', dipanggil ahli tasarruf, dipanggil mutlaqut tasarruf. Penting tuan-puan, sebab apabila kita biasakan istilah dan terma, maka bertemu dalam kitab, dia tak akan menterjemahkan ke dalam bahasa kita, dia akan menggunakan istilah. Dia akan menggunakan istilah. Sebab itulah kita kena familiar dengan istilah muamalat, supaya kita tahu. Sebut istilah, kita tahu. Apabila orang kata kanak-kanak tak boleh berjual beli kerana dia bukan ahli tabarru', kita faham apa ahli tabarru'. Baru kita tahu. Ahli tabarru' ni merujuk kepada orang yang tak mampu nak handle harta sendiri. Harta dia dihandle oleh orang lain. Ini siapa yang menetapkan undang-undang begini? Syarak. Allah Ta'ala menetap dan menggubal undang-undang ini. Undang-undang harta. Dipanggil undang-undang sistem ekonomi Islam. Bukan Nabi kita yang buat. Ini peruntukan di dalam perlembagaan Islam. Perlembagaan ini diadaptasi dalam Quran. Dan Al-Quran itu tuan-puan dirincikan, didetailkan oleh kitab-kitab fiqh. Sebab itulah kitab fiqh
dia meringkaskan ataupun dia mendetailkan isi yang dikendaki ataupun isi yang ada di dalam Al-Quran. Sebab tu kita nak faham Quran, kena baca kitab fiqh. Sebab itulah Al-Quran itu dusturuna, perlembagaan. Tetapi kita tak mampu nak faham Quran secara direct. Kita kena tengok perlembagaan kita hari ini ialah kitab fiqh ataupun panduan fiqh. Kalau kita nak tengok undang-undang peruntukan undang-undang dalam sistem ekonomi Islam, maka kita kena buka kitab fiqh dalam bab ekonomi ataupun dipanggil muamalat. Akan bertemu dengan peruntukan. Harta ini tuan-puan, syarak memberikan peruntukan kepada orang yang statusnya ahli tabarruk sahaja, yang boleh handle harta sendiri, boleh terlibat dalam sistem ekonomi, boleh terlibat dalam sistem jual beli, boleh terlibat dalam pajak gadai, boleh terlibat dalam sewa menyewa, boleh terlibat dalam pinjam meminjam. Hanyalah status mereka yang ahli tabarruk sahaja dibenarkan oleh syarak untuk terlibat di dalam sistem ekonomi Islam. Itu penting dia punya istilah. Baik, saya tahu tuan-puan, kita dah faham istilah dia. Apabila kita dah faham istilah, kita nak tahu ciri tuan-puan. Ciri orang yang ahli tabarruk. Ada 3 ciri ataupun detailnya tuan-puan. Ada 4 ciri. Ada 4 ciri orang yang ada autoriti ataupun ada kelayakan, ada kuasa untuk mengurus hartanya sendiri. Sebab itulah apabila kita kata ahli tabarruk, siapa dia ahli tabarruk? Kena ingat 4 ciri ini. 4 kriteria. Kriteria inilah termasuk ahli tabarruk, mutlaqut tasarruf ataupun ahli tasarruf. Kalau kita umum, kita tak tahu lagi siapa orang yang boleh, orang yang Allah berikan kuasa untuk mengurus harta sendiri. Maka kita ingat 4 kriteria ataupun asas, kita ingat 3 dulu. Detailnya 4. Kalau saya sempat masa, saya akan sebut sampai 4 tuan-puan. Kita sebut 3 yang asas dulu. Apa dia pertama tuan-puan? Baik, kita baca habiskan dulu. Kerana Allah menetapkan, syarat menetapkan, orang yang nak terlibat dalam sistem jual beli mesti, orang bukan benda lagi, orang iaitu penjual dan pembeli, mesti dia status dia ahli tabarruk. Apabila satu ahli tabarruk, maka keluarlah keputusan hukum dari itu. Tidak sah jual beli kanak-kanak. Kenapa? Kanak-kanak bukan ahli tabarruk. Kita akan sebut sekejap lagi 4 ciri ahli tabarruk, baru kita nampak satu persatu. Dan orang gila. Orang gila tuan-puan tidak sah berjual beli. Walaupun dia kaya, dia duit banyak. Kadang-kadang kawan-kawan kita buka kedai tepi-tepi jalan tuan-puan, makcik-makcik berniaga tepi jalan, berniaga air tepi jalan, berniaga kuih-muih tepi jalan. Orang gila ni, dia memang gila betul lah. Orang gila, dia pergi minta air dan dia hulur duit. Dia hulur duit. Apabila tukar air dengan duit, pertukaran itu dipanggil jual beli dalam bahasa syarak. Dalam bahasa Melayu kita dipanggil tukar menukar. Dia nak air, kemudian kita bagi air. Lalu orang gila ni dia ada duit juga. Dia ambil duit dia RM1 ke, ikutlah dia nak bagi berapa, dia bagi. Walaupun bukan atas dasar jual beli, dia bagi hebah, juga tidak sah. Orang gila menginfaq, menhebah, menhadiah ataupun sedekah kepada sesiapa pun tak sah. Kenapa? Kerana dia bukan ahli tabarruk. Ahli tabarruk ni dia tidak ada kuasa untuk mengurus harta sendiri. Apabila tak boleh mengurus harta sendiri, tuan-puan ingat, maksud apa? Maksud tak boleh nak terlibat dalam sistem ekonomi, tak boleh nak berjual beli, tak boleh nak infak, tak boleh nak, infak ni umum. Apa dia infak? Sedekah, hebah, hadiah, tak boleh. Tak boleh nak pajak gadai, tak boleh nak pinjam, tak boleh nak pinjam meminjam, tak boleh nak sewa menyewa, tak boleh. Kenapa? Kerana dia bukan ahli tabarruk. Islam menhalang. Baik, ini tafriq bagi kata mutlaqut tasarruf. Dan Allah pada kata orang gila dan orang yang ditegah berkuasa pada hartanya dengan sebab dengung dan bodoh. Dengan sebab safih. Dengung tu bodoh lah. Dan tu dia panggil ataf pada ataf tafsir dia panggil. Dan ni nak tafsir kata dengung tu apa? Bodoh.
Ini orang yang tak termasuk ahli tabarru' ataupun ahli tasarruf, iaitu orang yang safih, orang yang bodoh. Baik, kita detailkan sekejap lagi tuan-puan. Tetapi hamba ni kita tak last sekali kerana dia masuk pengecualian. Hamba dia termasuk orang yang mahjur alaih, tetapi dia dikecualikan. Hamba tu dia banyak, tetapi hamba mukatab sahaja yang dikecualikan boleh terlibat dalam sistem ekonomi, boleh terlibat dalam jual beli. Sah jual beli dan sah dia terima zakat. Hamba mukatab saja. Baik, yang ni kita tak last. Baik, kita terus balik tuan-puan kepada kesimpulan kita. Kita tahu syarat yang kita nak bincang hari ini satu sahaja, iaitu mesti orang yang terlibat dalam sistem jual beli, iaitu penjual dan pembeli, mesti disyaratkan oleh fuqaha, oleh syarak, mesti dia statusnya ialah ahli tabarru'. Status dia ialah mutlaqut tasarruf. Statusnya ialah dia ini dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil ahli tabarru'. Tiga nama tu dia merujuk kepada satu makna, iaitu orang yang ada kelayakan pada syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Itu umum. Baik, orang yang diberi kelayakan ataupun orang yang ada kelayakan di sisi syarak untuk menguruskan hartanya sendiri ini, berapa kriteria? Dia ada 3 kriteria asas dan di detailnya ada 4. Ada 4 ciri ataupun ada 4 kriteria ahli tabarru'. Kalau cukup 4 ini, bermakna dia dinamakan statusnya dalam muamalat, statusnya dinamakan ahli tabarru'. Orang ada kelayakan untuk menguruskan harta sendiri, dia boleh terlibat dalam sistem ekonomi. Itu bahasa mudah, bahasa umum. Dia boleh terlibat dalam sistem ekonomi, maksudnya dia boleh berjual beli, pajak gadai, sewa menyewa, infak dan sebagainya. Baik. Pertama apa tuan-puan, kita sebut 3 dulu. Kalau sempat saya akan sebut 4. Sebab 4 last kali itu, iaitu orang yang tidak dihajarkan hartanya. Yang pertama apa dia tuan-puan? Yang pertama, ingat kita nak bincang ni tuan-puan, ahli tasarruf. Ciri dia. Ciri ahli tasarruf, ciri ahli tabarru', ciri mutlaqut tasarruf. Sama je. Ataupun ciri orang yang diberi kuasa mengurus hartanya sendiri oleh syarak. Pertamanya tuan-puan, dia mesti aqil. Dia mesti akil, yang ini sempurna akal. Syarat pertama, mesti sempurna akal. Kalau orang gila, maka dia tidak termasuk di dalam mutlaqut tasarruf. Orang gila, dia tak termasuk di dalam ahli tabarru'. Kenapa? Kerana dia tak dapat kriteria ataupun ciri ahli tabarru'. Kerana ahli tabarru', ciri pertama ialah sempurna akal. Bermakna tuan-puan, orang gila berkecuali bukan ahli tabarru'. Dia termasuk orang yang dihajarkan. Kita akan bincang ciri yang keempat. Settle tuan-puan. Yang kedua apa? Yang keduanya ialah balighun. Yang keduanya ialah balighun, orang yang sampai umur. Orang yang sampai umur barulah statusnya ahli tabarru'. Bermakna tuan-puan, berkecuali apa? Kanak-kanak tidak termasuk di dalam status ahli tabarru'. Kanak-kanak tidak termasuk di dalam ahli tabarru'. Kenapa? Kerana kanak-kanak tak dapat ataupun tidak termasuk dalam kriteria ahli tabarru'. Ahli tabarru' mesti balik, sedangkan kanak-kanak belum balik. Sebab itulah kanak-kanak qaul yang mu'tamad. Kita bincang dulu qaul mu'tamad tuan-puan last kali. Nanti akhir kuliah ni saya akan sebut, iaitu khilaf qaul yang dhaif. Kita boleh beramal qaul dhaif dalam mazhab kita juga, bukan mazhab Ambali ataupun dia nak taklid mazhab Ahmad bin Hanbal, boleh. Tapi kita bincang dia mazhab kita dulu. Qaul dhaif boleh beramal dengan boleh kanak-kanak terlibat dan jual beli. Sekarang ni kita nak fokus yang qaul mu'tamad. Baik, saya tuan-tuan, pertama akil, yang kedua baligh, yang kedua baligh. Maknanya kanak-kanak tak termasuk orang ahli tabarru'. Yang ketiga tuan-puan, dia ada 3 kriteria, ciri yang ketiga ahli tabarru'. Yang ketiga apa dia? Iaitu rasyidun. Yang ketiga ni cerdik. Apa dia cerdik ini? Makna cerdik ni tuan-puan, muslihan li dinihi wa li malih, disebut dalam kitab I'anatul Talibin al-Hasyah I'anatul Talibin, iaitu muslihan li dinihi wa li malih. Jadi cerdik ni tuan-puan, orang yang bijak mengurus hartanya dan juga
orang yang bijak dalam agama. Ada dua. Untuk menghukumkan orang itu rasyid, orang itu bijak, dia ada dua ciri qaul mu'tamad. Ini pun ada khilaf. Qaul yang mu'tamad tuan-puan, nak hukumkan orang itu bijak, orang itu cerdik, bukan bodoh. Kalau bodoh, dia tak termasuk ahli tabarruk. Mesti dia cerdik. Cerdik ini ada dua ciri. Yang pertama, ciri dia apa tu? Yang pertamanya ialah muslihan limalih, iaitu orang yang bijak mengurus harta sendiri. Orang yang bijak mengurus harta sendiri, iaitu apa dia tuan-puan? Orang yang tidak membelanjakan hartanya kepada perkara haram walaupun sedikit. Dinamakan bijak mengurus harta sendiri, iaitu orang yang tidak membelanjakan hartanya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala walaupun sedikit. Itu dipanggil orang yang bijak. Kalaulah dia membelanjakan harta dia walaupun sedikit kepada perkara haram, maka tidak dinamakan orang yang bijak, dinamakan orang yang bodoh. Contoh tuan-puan, dia beli apa? Dia guna duit dia beli arak. Walaupun sebotol arak sahaja, tak banyak katanya. 2-3 ringgit sahaja. Tetapi dia membelanjakan hartanya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala walaupun sedikit, maka tidak termasuk ahli tabarruk. Kenapa? Kerana dia tidak mendapat kriteria ataupun ciri orang yang cerdik dalam cara. Bukan cerdik di sisi kita, tetapi cerdik di dalam agama, cerdik pada syarak. Baik, ciri pertama tuan-puan, nak cerdik ini mesti orang yang pandai ataupun bijak mengurus harta sendiri. Bijak mengurus harta sendiri maksud apa? Maksud dia tidak membelanjakan hartanya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang bijak orang yang bijak dalam agamanya, iaitu dia melaksanakan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang dia tak pernah tinggal. Kalaulah orang yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala, maka tidak termasuk orang yang rasyid, tidak termasuk orang yang bijak di dalam syarak. Kalau orang tak sembahyang tuan-puan, maka tak termasuk orang rasyid di dalam qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana dia termasuk orang bodoh pada syarak walaupun akal dia genius. Walaupun akal dia hebat. PhD sampai 2 kali, double PhD, double degree, double master, double PhD, semua double. Walaupun triple pun tak kisahlah. Itu nilaian agama, nilaian akademik, nilaian dunia, tetapi agama yang diambil kira. Dalam agama, dalam agama ada value, ada nilai. Apa nilai dia? Cerdik dalam agama apabila dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu orang panggil orang yang cerdik di dalam agama. Baik, kesimpulan tuan-puan, apabila sebut rasyid, qaul mu'tamad mesti ada 2 ciri. Mesti ada 2 ciri. Oh, sunyi pula. Oh, rupanya kipas mati. Baik. Rasyid tuan-puan, mesti ada 2 ciri. Iaitu pertama, dia yang nak nama cerdik ni, dia pandai ataupun bijak mengurus harta sendiri, tak belanja perkara haram. Yang kedua, bijak dalam agama dengan maksud dia akan melaksanakan segala perintah Allah. 2 ciri ini qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dinamakan dia ahli tabarruk. Ahli tabarruk. Dan qaul dhaif tuan-puan, qaul dhaif dia dalam mazhab Syafi'i hanya 1 ciri dianggap dia dah ahli tabarruk. Dianggap dia cerdik. Cerdik dalam qaul dhaif dinilai 1 kriteria sahaja, iaitu orang yang bijak mengurus harta sendiri walaupun dia tak bijak dalam agama. Dia tak pernah solat, tetapi harta dia bijak mengurus. Dia tak akan guna duit dia untuk beli arak, dia tak guna duit dia untuk berjudi, dia tak guna duit dia untuk tikar nombor ekor. Dia jaga duit dia daripada membelanja kepada perkara yang haram. Maka dianggap dia sudah dinamakan cerdik,
menurut pandangan qaul yang dhaif. Maka tak menjadi isu lah tuan-puan apabila kita tahu dua-dua pandangan. Baik, settle. Itulah dia 3 kriteria ataupun 3 ciri orang yang mampu menguruskan hartanya sendiri. Sebelum saya buat kesimpulan, saya akan sebut sekali lagi. Pertamanya, dia mesti akil, tuan-puan. Dia mesti akil, iaitu dia sempurna akal, dia tak gila. Yang kedua, dia dewasa, dia balik, dia bukan kanak-kanak. Yang ketiga, dia cerdik, dia bukan bodoh. Kesimpulan bodoh, tuan-puan. Kita nak tahu. Kita dah tahu 3 ni, akil, balik, rasyid, dan kita dah tahu rasyid ada 2 ciri, dan kita nak tahu bodoh yang tidak termasuk ahli tabarruk. Bodoh yang tidak termasuk ahli tabarruk, tuan-puan. Orang yang bodoh ini ada 4. Dia main angka je malam ni. Ahli tabarruk terma dia ada 3. 3 versi. Ahli tabarruk, ahli tasarruf, mutlaqut tasarruf. 3 dah. Malam ni kita main angka. Ciri ahli tasarruf 4. InsyaAllah sempat kita sebut 4. Kita dah sebut 3. Yang ketiganya ialah rasyid. Ciri nak nama rasyid mesti ada 2. Qaul mu'tamad 2, qaul dhaif 1. Dan kita nak tahu bodoh, tuan-puan. Apabila kita dah tahu rasyid ada 2 kriteria, kalau tidak menepati 2 kriteria ini, dia anggap bodoh di dalam agama. Maka bodoh ini ada berapa, tuan-puan? Ada 4 orang, 4 ciri orang yang bodoh. Pertamanya apa, tuan-puan? Pertamanya ialah orang yang lemah akal, tumpul akal. Lemah keupayaan minda dia untuk berfikir. Lemah keupayaan akal dia untuk berfikir. Fungsi akal, daya fungsi akal dia sangat lemah. Tumpul. Orang panggil bodoh betul lah. Ni bodoh betul dia panggil. Bodoh. Bodoh sungguh. Bodoh sungguh. Ni pertama, tuan-puan. Ada 4 semua. Kriteria orang bodoh ni 4. Orang bodoh ingat, bukan ahli tabarruk. Kena tahu. Tak boleh jual beli. Pertama apa, tuan-puan? Pertamanya ialah orang yang lemah akal, tumpul akal, bodoh betul. Bodoh sungguh lah. Bodoh. Nak tahu bodoh sungguh ni, tuan-puan, apa indikator dia? Apa penilaian dia? Penilaian dia, tuan-puan, dikira orang yang tak tahu nilai harta. Itu ukuran dia. Nak tahu bodoh betul ni, tuan-puan. Bukan bodoh ikut kita ni pantan sikit. Bodoh. Nombor last dalam kelas. Bodoh. Tu bodoh budak tu. Nombor last sedia. Darjah 1 nombor 30. Darjah 2 nombor 30. Darjah 3 nombor 30. Naik darjah 4 straight. Hat-trick dia. Nombor last. Bukan nombor depan, nombor last. Kita bodoh. Itu bodoh kita. Bagi duit kat dia, dia cerdik, dia tahu nilai duit. Maka orang yang bodoh, tuan-puan, orang yang tidak tahu nilai harta. Tak boleh beza nilai RM5 dengan 10, tak boleh beza. RM100 dengan RM2 tak boleh beza. 1 dengan 5 tak boleh beza. 5 dengan 10 tak boleh beza. Maknanya dia tidak boleh membezakan, dia tidak tahu nilai harta. Inilah dia disebut orang yang tumpul akal, orang yang lemah akal, ataupun kita panggil bahasa kita orang yang bodoh sungguh. Bahasa saya bodoh sungguh lah. Baik, satu. Yang kedua, tuan-puan, ni. Pertama bodoh sungguh. Yang kedua ni bodoh pada syarak. Orang yang bodoh pada syarak ni, dia ada 3 ni. Sebab tu dia jadi 4 semua. Yang kedua apa, tuan-puan? Yang keduanya ialah orang yang mubazir. Mubazir ni walaupun dia genius, walaupun dia cerdik, walaupun dia pakar, tetapi dia bodoh di dalam syarak. Ini dipanggil bodoh dalam syarak. Bodoh sungguh, bodoh dalam syarak. Bodoh dalam syarak pula ada 3. Jadi kita combinekan terus jadi 4. Pertama, mubazir. Orang yang membelanjakan hartanya kepada perkara haram. Sebab itulah, tuan-puan, ingat balik, ahli cerdik ni dia ada 2 kriteria. Pertamanya, dia dia bijak mengurus harta sendiri. Kalaulah dia belanja kepada perkara haram, maka dia tak dinamakan bijak, dinamakan bodoh. Cuma dia ada spesifik nama dia. Panggil apa? Mubazir. Nombor 2 ni, mubazir, orang yang membelanjakan hartanya kepada perkara haram. Orang yang guna duit dia untuk beli arak, guna duit dia untuk berjudi. Itu dia panggil orang mubazir. Nombor 3. Nombor 3 pun bodoh. Bodoh ni
dia tak boleh terlibat dalam sistem ekonomi. Cuma kita akan sebut yang boleh terlibat dan ada tak boleh terlibat. Sebab tu dia kena tahu juga bodoh yang macam mana tak boleh terlibat terus dan bodoh yang macam mana boleh terlibat selagi mana tidak dibekukan asetnya oleh kerajaan. Ni dia kena ingat dia punya pembahagian. Nombor 3 tuan-puan, orang yang muflis. Orang yang muflis, hutangnya lebih banyak daripada aset dia. Hutang dia lebih banyak daripada hartanya. Sehingga hartanya tidak mampu untuk melunaskan semua hutang. Apabila hutang lebih banyak daripada aset, dinamakan orang yang muflis. Apabila orang muflis, dia tak termasuk ahli tabarruk. Cuma, tuan-puan, mubazir, muflis ini, dia panggil apa? Dia panggil bukan dia tidak selagi dia tidak dibekukan harta oleh kerajaan, maka kita boleh berurus niaga dengan dia. Boleh berterlibat dalam jual beli. Cuma kita nak sebut umum sahaja, kemudian kita kena bagi pula secara spesifik. Jadi mubazir ini, orang bodoh pada syarak, dia memerlukan kepada kerajaan yang tegah dia. Apabila kerajaan mengeluarkan secara rasmi, keluarkan senarai nama secara official, rasmi, bahawa si fulan bin si fulan diisytihar muflis. Si fulan bin si fulan diisytiharkan orang yang mubazir, tidak boleh terlibat di dalam sistem ekonomi. Tak boleh terlibat dan jual beli, pajak gada dan sebagainya. Tapi selagi mana nama dia, selagi mana kerajaan tidak membekukan aset dia, maka kita boleh terlibat dalam sistem ekonomi. Baik, yang keempat ataupun last sekali. Yang keempat apa dia? Yang keempat ialah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan orang yang bodoh juga pada syarak. Orang yang tinggal, ini qaul mu'tamad. Orang yang tinggal solat, orang yang tak pernah berpuasa bulan Ramadan, maka dia meninggalkan perintah Allah Ta'ala, dinamakan dia orang yang bodoh di dalam syarak. Jadi kesimpulan orang bodoh ini tuan ada 4, qaul mu'tamad semua. Pertamanya orang bodoh betul, yang keduanya mubazir, yang ketiganya muflis, yang keempat orang tidak melaksanakan perintah Allah. 3 last kali ini, dia tidak secara auto dibekukan aset. Tidak. Selagi mana kerajaan Islam tidak membekukan aset dia, maka selagi itulah dia boleh berurus niaga dengan kita. Apa? Baik, settle. Settle. Orang bodoh dah settle. Last kali yang saya nak sebut 4. Tak ada masa sikit lagi tuan-tuan, lebih kurang 10 minit lagi, tak ada masa. Saya nak sebut yang keempat. Saya sebut tadi tuan-tuan, saya dah sebut 3. Yang keempat saya tak sebut, saya detailkan 4. Saya sebut tadi asas 3, detailnya 4. Iaitu ahli tabarruk ni tuan-puan, dia ada 3 ciri asar ataupun detailnya 4. Pertama akil, yang kedua balir, yang ketiga rasyid, cerdik, yang keempatnya apa dia tambahan yang keempat ni. Yang keempatnya iaitu orang yang tidak dihajarkan ataupun dibekukan hartanya oleh kerajaan. Kalau orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan, dia panggil orang yang mahjur alaih, orang yang dihajarkan hartanya, dibekukan asetnya oleh kerajaan, tidak boleh terlibat dalam sistem ekonomi, tak boleh berjual beli. Dia tak boleh jadi penjual, dia tak boleh jadi pembeli. Siapa yang akan menjadi wakil kepada dia? Wali dia. Dia akan naik kepada wali dia yang akan tolong dia beli, tolong dia jual. Itu kerajaan. Sebab itulah kerajaan apabila Islam didaulatkan tuan-tuan, betul-betul buat ekonomi Islam, orang tak ada orang yang tikar nombor ekor. Tak ada orang yang beli arak. Tak ada orang yang tak solat. Terpaksa mula-mula dia kena solat. Kenapa tak solat? Kerajaan hajar aset dia. Kerajaan Islam akan menghajarkan, akan bekukan aset orang yang tak solat. Qaul dhaif. Qaul dhaif kan 2 ciri. Siapa yang tikar nombor ekor dapat tangkap, aset dia dibekukan oleh kerajaan. Menyebabkan kerajaan Islam akan mengalami suasana yang sangat harmoni, aman, makmur dan sejahtera. Baik, last kali tuan-tuan, iaitu yang keempat, ahli tabarruk ni, orang yang mampu menghandle harta dia sendiri ni, apa dia tuan-tuan? Tidak dihajarkan hartanya oleh kerajaan.
Baik, orang yang dihajar, dibekukan hartanya oleh kerajaan ni ada berapa? Pula angka. Memang angka je malam ni. 5. Orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan ada 5 ciri, ada 5 kriteria orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan. Ada 5. Ni bayar nak ingat juga tuan-puan. Main angka ni kita baru-baru, lepas tu main angka banyak sangat, tapi insya-Allah tuan-puan, insya-Allah mudah-mudahan kita ingat dan kita biasa-biasakan. Orang yang dibekukan harta oleh kerajaan. Sebab apa kita nak tahu angka-angka ni tuan-puan? Sebab kita nak merungkai isu kanak-kanak boleh jual beli ke tidak, orang gila boleh jual beli ke tidak, orang bodoh nak wakil, nak suruh anak kita tak berapa cerdik lagi, boleh tak berjual beli? Ni kita nak tahu asas-asas dia. Baik, orang yang dibekukan harta oleh kerajaan ada 5. Pertama tuan-puan, apa dia? Pertamanya ialah kanak-kanak. Kita susun balik. Kanak-kanak. Sebab apa? Baik, ingat balik tuan-puan, ciri ahli taburuk pertamanya mesti ciri yang keduanya balik. Maka kanak-kanak. Kanak-kanak tidak termasuk ahli tabarruk, bahkan dia termasuk di dalam kategori ciri 4 keempat. Ciri ahli tabarruk keempat, iaitu orang yang orang yang dihajarkan hartanya. Pertama apa dia tuan-puan? Orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan ada 5. Pertamanya kanak-kanak. Yang kedua apa? Yang keduanya orang gila. Dua ni tuan-puan, kanak-kanak dengan orang gila, dia panggil auto. Dibekukan hartanya auto oleh syarak. Tak perlu kerajaan dia bekukan. Yang ni tuan-puan, apabila dia kanak-kanak, apabila dia orang gila, auto tak perlu kerajaan yang menhajarkan harta. Syarak secara direct mencegah mereka terlibat dalam sistem ekonomi. Mereka tak boleh pinjam, tak boleh sewa, tak boleh upah, tak boleh pajak gadai. Mereka tak boleh nak jual, tak boleh nak membeli, tak boleh. Qaul mu'tamar. Last kali saya akan sebut qaul dhaif. Baik, 2, 3. Dia ada 5 semua. Yang ketiganya ialah tuan-puan, orang bodoh. Apabila sebut orang bodoh, ingat pak. Orang bodoh. Orang bodoh termasuk hartanya dibekukan oleh kerajaan. Orang bodoh ada 4. Pertama, bodoh betul. Yang kedua, mubazir. Yang ketiga, muflis. Yang keempat, orang tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu termasuk orang bodoh. Ingat, apabila sebut orang bodoh, dalam kepala kita ada 4. Bodoh betul, bodoh betul. Yang kedua, mubazir. Yang ketiga, muflis. Yang keempat, orang tak melaksanakan perintah Allah. Dan yang keempatnya tuan-tuan, murtad wal'iyazubillah. Murtad juga hartanya dibekukan oleh kerajaan Islam. Murtad. Batu di negara Islam orang takut untuk murtad. Banyak kesan dan impak yang sangat besar kepada orang yang murtad ini. Bukan saja dibunuh, bahkan harta mereka dibekukan oleh kerajaan. Dan yang kelima ataupun hamba. Bertemu dengan conclusion kita akan buat. Hamba ni dibekukan harta dia oleh syarak. Hamba dia tak boleh terlibat dalam sistem ekonomi. Sebab hamba ni taraf dia kanak-kanak. Seperti kanak-kanak. Kerana hamba dia berada di bawah tuan dia. Hamba tuan-puan, dia berada di bawah wilayah ataupun kuasa pemerintahan tuan dia. Tuan dia yang menguasai dia. Dia tak mampu nak menguasai diri dia sendiri. Kenapa? Kerana dia hamba. Dan hamba ni banyak. Melainkan satu hamba sahaja yang dibenarkan oleh syarak, yang dikecualikan oleh syarak, boleh berjual beli, boleh menerima zakat. Nama dia ialah hamba mukatabun. Hamba ni tuan-puan, orang yang belum merdeka, ada beberapa kategori lah. Ada beberapa kategori. Kategori dia bukan nama dia, nama kategori. Nama dia macam kita lah, Ahmad, Omar, Ali, macam-macam macam kita, sama je. Cuma kategori dia. Ini kategori ni hamba mukatab. Kenapa? Kerana hamba yang diakad kitabah. Diakad kitabah oleh tuan dia. Tuan dia nak merdeka tapi dengan bayaran. Tak nak tuan dia merdeka free, tanpa bayaran. Kerana aku beli dulu mahal, tiba-tiba aku nak lepaskan dia tanpa bayaran. Rugilah aku. Dia tak nampak ke pahala. Sedangkan orang yang memerdekakan hamba sangat lumayan. Dia punya pahala dia. Besar pahala dia. Antara orang yang paling ramai dan paling banyak memerdekakan hamba ialah tuan-puan tokoh yang sangat penting dan sangat sinonim dengan pemerdekaan hamba.
tak lain dan tak bukan ialah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini antara orang yang sangat luar biasa. Dia punya harta dia dan aset akhirat dia. Kenapa? Kerana dia termasuk orang yang ramai memerdekakan hamba dengan jumlah yang bukan sedikit, jumlah yang lumayan. Seperti memerdekakan Bilal bin Rabah, bukan harga murah. Dia membeli Bilal bin Rabah untuk dimerdekakan daripada tuan dia dengan harga yang mahal, tuan-tuan. Batu pahala dia besar. Tetapi tuan dia tak nak merdeka secara percuma. Dia nak bayaran. Dia kata, aku merdekakan kamu dengan bayaran 10,000. Kamu bayar kepada aku 10,000, merdeka. Maka hamba ini dipanggil mukatab. Maka dia sah berjual beli. Dia sah menerima zakat. Sebab dia nak collect duit, nak kumpul duit, kumpul dana untuk membayar kepada tuan dia. Dia boleh pegang duit. Ataupun manakala hamba lain tak boleh pegang duit. Kalau dia kerja, bukan boleh dibayar duit. Kenapa? Kan dia tidak boleh menerima duit. Dia tak boleh. Dia termasuk orang yang bukan ahli tabarruk. Baik, saya tuan-tuan, 5 jenis orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan. Ada 2 dibekukan secara auto dan 3 dibekukan oleh kerajaan. Iaitu kanak-kanak orang gila dibekukan secara auto oleh syarak, dan 3 lagi iaitu orang gila, orang bodoh, orang murtad, itu dibekukan oleh kerajaan. Dan yang kelimanya, hamba juga auto, melainkan hamba yang mukatab sahaja, yang tidak yang dikecualikan oleh syarak boleh berjual beli. Baik, saya tuan-tuan, kita boleh baca penutup. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tetapi hamba sahaya, tetapi ni istidrak pada kata mutlaqut tasarruf. Orang yang mutlaqut tasarruf ni termasuknya hamba. Hamba dia bukan ahli tabarruk. Hamba dia tak termasuk ahli tabarruk. Kenapa? Kerana dia dihajarkan harta dia. Sebab tu penting untuk tahu 4 ciri ahli tabarruk. Akil, baligh, rasyid, dan yang keempatnya ialah orang yang dibekukan harta dia. Orang yang dibekukan harta dia termasuk nombor 5-nya hamba. Maka hamba bukan ahli tabarruk. Tetapi di sini sungguh pun kata mutlaqut tasarruf itu tetapi hamba sahaya membeli dirinya, diri hamba saya tu, beli tu daripada penghulu hamba. Seolah-olah hamba beli diri dia sendiri. Kalaulah dia nak membeli, tak boleh. Hamba tak boleh membeli. Tak sah membeli hamba ni. Sebab dia bukan ahli tabarruk. Dia tak boleh suruh dia beli, suruh dia pinjam-minjam, pajak gadai. Tak boleh terlibat dalam sistem ekonomi. Tapi di sini boleh. Kenapa? Kerana pengecualian oleh syarak, hamba mukatab sahaja yang dibenarkan terlibat dalam urus niaga muamalah ataupun sistem ekonomi Islam. Kerana apa? Belum kerana lagi. Padahal dulu. Hamba ni sah membeli dirinya daripada penghulunya. Padahal hamba sahaya itu termasuk ke dalam golongan orang yang tiada kelayakan berjual beli. Walaupun dia ni termasuk dalam kelayakan jual beli, tapi hamba ni mukatab ni boleh. Kenapa sah dia beli diri dia? Kerana membeli dirinya itu maksudnya memerdekakan dirinya. Maksud beli diri dia tu maksud merdeka lah. Sebab hamba tuan dia nak merdeka dengan bayaran. Jadi dia sama je konsep dalam munakahat, tuan-puan. Munakahat, kalaulah suami dia nak merdekakan isteri, dia nak lepas isteri dia, tak jadi isteri dia, nak bebas daripada dia, ada dengan cara lafaz, ada juga dengan cara bayaran yang kita panggil khuluk. Bayaran. Isteri duduk minta nak suruh cerai dia, dia kata aku dulu menikah habis puluh ribu dah. Mudah-mudah dia nak minta cerai. Silap sikit nak minta cerai, silap sikit minta cerai. Dia ingat menikah ni dia kata habis RM10 kau. Kita habis RM10,000 dulu. Duk minta juga. Dia kata ginilah. Mu nak cerai juga mu bayar. Bayar tak mahal pun tak apalah. Bayar modal je. Modal aku habis dulu RM10,000. Bayar RM10,000. Isteri dia bayar RM10,000, jatuh talak. Konsep dia sama dengan hamba. Sebab hamba dengan isteri ni konsep dia
sama. Jadi hamba, tuan dia tak nak lepaskan secara percuma kerana dia beli dulu, maka dia nak lepas secara bayaran. Maka apabila hamba dia ni boleh bayar kat dia, tapi kena detail ni, ini umum saja. Detail ni ada syarat sah. Dia kena 2 nujum. Kalau bayaran secara apa nama ni, ansur, tak boleh bayar sekaligus, tak boleh. Tak sah bayar sekaligus. Membebankan hamba. Syarat dia kena meletakkan syarat sekurang-kurang 2. 3 tak apalah. Sekurang-kurang 2 kali bayar. 10,000 dengan 2 kali bayar. Bayaran pertama 5, bayaran kedua 5, maka merdekalah hamba. Misalnya penghulu berkata, bukan Tok Ngulu tu, ada mengaji tak berapa masak sangat tuan-puan, dia mengaji ni, dia tak mengajilah, dia baca je kitabnya. Dia baca kitab, jumpa penghulu tu, Tok Ngulu. Penghulu ni bukan Tok Ngulu. Maksud penghulu ni, Sayyid ni apa? Tuan hamba. Tuan hamba kita ni, tuan hamba bahasa arah tinggi ya. Tuan kepada hamba, tu dipanggil tuan hamba. Tuan kepada hamba. Saya ni ada hamba, maka saya ni tuan. Hamba saya tu hamba saya lah. Jadi saya ni tuan. Tuan apa? Tuan kepada hamba. Tu dipanggil tuan hamba. Tuan hamba kata apa? Kata kepada hamba, aku jualkan diri engkau dengan harga bagian-bagian. Aku jual dirimu ni dengan harga 10K. Bayar kat aku. Sekurang-kurang 2 kali bayar. Cakap itu tu sama macam cakap. Macam mana cakap dia? Aku merdekakan diri engkau dengan bayaran bagian-bagian. Jadi itulah contoh bagaimana cara memerdekakan hamba, cara bayaran yang kita panggil hamba mukatab. Hari ni tak mengaji bab hamba dah tuan-puan, jangan dengar. Hamba pun tak berapa terbayam dah, nasib baik dah P.Ramlee tolong buat cerita tu pun tak tengok P.Ramlee tuan-puan, tak tengok cerita lain. P.Ramlee ni bagus cerita dia. Sebab tu saya minat P.Ramlee sampai hari ni dia tengok P.Ramlee. Nilai-nilai Islamic value tu dia banyak. Yang kita boleh tengok dalam hukum-hukum hakam. Bab muamalah contohnya, bab hamba. Kalau P.Ramlee tak buat jual hamba tuan-puan di pasar, kita pun tak tahu macam mana cara orang dulu jual beli hamba di pasar. Sebaiklah P.Ramlee tolong tunjuk hukum hamba. Begini hukum hamba jual beli ni. Nak jual beli hamba di pasar begini cara dia. Betul tu. Cara jual beli, cara P.Ramlee buat tu. Ada orang kata cara P.Ramlee buat tu tak betul. Tak betul apanya. P.Ramlee ni alim. Bukan boleh condemn mudah-mudah P.Ramlee. P.Ramlee ni hebat. Tok Cik kata P.Ramlee ni kalau dia tak jadi seniman, dia jadi tok guru besar. Kalaulah dia tak jadi seniman, kerana dia ni mengaji pondok P.Ramlee ni. Kawan-kawan P.Ramlee kan ada yang qadi, ada yang mufti. Tu kawan-kawan satu batch dengan dia mengaji sekali di pondok. Sebab tu Tok Guru saya kata, P.Ramlee jangan alim P.Ramlee ni. Kalau P.Ramlee hidup zaman kita, dia boleh buka pondok besar. Maksudnya pelajar ramai mengajar P.Ramlee. Sebab itulah dia bertaubat sebelum dia mati. Dia tahu hukum, dia terlibat dalam tu. Sampai oleh kerana dia kata dia tak boleh lawan. Tak boleh lawan kehendak dan impian dia nak terlibat dengan seni. Darah seni dia tu mengalir dalam badan dia tak boleh nak ni. Okey, settle tuan-puan. InsyaAllah bab itu nombor 2 kita akan sambung minggu depan. Tiada dipaksa penjual atau pembeli dengan tiada sebenar. Baik, settle tuan-puan. Baik, saya buat kesimpulan secara ekspres sebab saya nak sebut qaul yang dhaif. Baik, qaul muktamad tuan-puan, kita sedang bincang bagi orang yang baru masuk tuan-puan, saya ulang ekspres. Kita bincang satu je malam ni, iaitu syarat penjual dan pembeli. Ada 5 syarat yang kita bincang satu saja syarat penjual dan pembeli, iaitu dia penjual dan pembeli sama je tuan-puan syarat. Dia 5 ni syarat penjual dan pembeli. Pertama apa? Pertamanya, penjual dan pembeli mesti ahli tabarruk. Apa dia ahli tabarruk? Iaitu orang yang diberi kelayakan oleh syarak mengurus hartanya sendiri. Itu makna dia. Jadi ahli tabarruk ni dia ada 4 kriteria. Nak tahu dia ahli tabarruk ataupun tidak, dia boleh berjual beli ataupun tidak, mesti tengok ada 4 kriteria. Pertama, dia akil. Dia mesti sempurna akal. Dia tak gila. Kalau gila bukan ahli tabarruk. Gila tak sah jual beli. Yang keduanya mesti baligh. Kalau kanak-kanak tak sah jual beli, qaul muktamad.
Yang ketiga, kriteria yang ketiga Rashid, iaitu cerdik. Cerdik ni apa? Cerdik ni ada dua. Kan? Kriteria dua. Itu orang yang bijak menguruskan hartanya sendiri, dan ciri kedua, orang yang bijak di dalam agama. Iaitu orang yang bijak mengurus harta sendiri ni, orang yang tak berbelanja kepada perkara haram. Orang yang bijak dalam agama, orang yang melaksanakan segala tuntutan agama. Itu orang Rashid, cerdik. Yang keempat pada tuan-tuan, ciri yang keempat, ahli tabarruk yang keempatnya ialah orang yang tidak dibekukan hartanya oleh kerajaan. Kalau orang yang dibeku, baik sebelum tu, ingat balik tuan-tuan, nombor 3 tadi, Rashid cerdik. Kalau orang bodoh tuan-tuan, orang bodoh tak termasuk ahli tabarruk. Berapa kriteria orang bodoh? Orang bodoh ada 4. Ada 4 orang bodoh. Mudah. Kalau orang bodoh tak termasuk ahli tabarruk. Siapa orang bodoh? Mesti ingat 4. Pertamanya ialah bodoh betul, bodoh sungguh. Memang bodoh sungguh lah. Iaitu lemah akal, tupuk akal. Orang yang tidak tahu nilai harta. Tak boleh beza RM5 dengan 10, tak boleh beza. Walaupun dia ini orang panggil lambat pikak, tu dia cerdik. Cuma lambat pikak lah. Dia punya daya function otak dia tuan-tuan lambat pikak. Tu dia lambat, jenis slow learner. Tapi dia dalam agama dipanggil cerdik sebab dia tahu nilai harta. Yang kedua tuan-tuan, orang mubazir, bodoh. Yang ketiga orang bodoh, yang ketiga ialah muflis. Orang bodoh keempatnya tidak melaksanakan perintah Allah. 4 orang bodoh. Yang kelimanya tuan, ciri yang keempatnya apa dia tuan-tuan? Ciri yang keempat, ahli tabarruk yang keempat, orang yang tidak dibekukan hartanya oleh kerajaan. Ingat, orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan ada berapa? 5. Main angka lagi. 5 ini tak termasuk ahli tabarruk. Kenapa? Dibekukan hartanya. Siapa dia 5? Pertama, kanak-kanak. Yang kedua, orang gila. 2 ciri kriteria ini diauto secara dicegah ataupun dihajarkan, dibekukan asetnya oleh kerajaan secara langsung, secara auto. Tak perlu kerajaan, silap. Dihajarkan, dibekukan hartanya secara langsung oleh syarak. Tidak berhajat kepada kerajaan yang membekukan hartanya. 2 kriteria ini. Yang ketiga siapa tuan-tuan? Orang yang dibekukan hartanya, yang ketiganya ialah orang yang sapih, orang yang bodoh. Ingat, yang ketiga, orang bodoh. Dia termasuk asetnya dibekukan oleh kerajaan. Yang keempat ialah murtad wal'iyadzubillah. Yang kelima, hamba. 5 ini termasuk orang yang dibekukan hartanya oleh kerajaan. Orang yang dibekukan hartanya tidak boleh terlibat dalam sistem ekonomi. Ingat, dalam 5 ini, 3 berhajat kepada kerajaan yang beku, 2 dibekukan secara langsung oleh syarak. Baik, saya tahu tuan. Itulah dia qaul mu'tamad. Bermakna tuan-puan, qaul mu'tamad, kita nak buat kesimpulan qaul dhaif. Qaul mu'tamad tuan-puan, jual beli kanak-kanak tak sah, jual beli orang gila tak sah. Orang gila nak datang minta air dengan kita, jangan jual. Bagi free saja, infak saja, free, bagi percuma, hebah, dapat pahala. Hebah air pada orang gila. Kalau dia bagi duit, jangan ambil. Tak sah kita memiliki duit orang gila. Kenapa? Orang gila bukan ahli tabarruk. Tak sah dia memberi, tak sah dia infak, tak sah dia sedekah, tak sah dia hebah, dan tak sah dia juga berjual beli. Kalau orang gila nak datang pinjam barang, tak boleh bagi. Kenapa? Dia bukan ahli tabarruk. Itu kesimpulan dia. Baik. Tetapi tuan-tuan, untuk merungkai isu-isu, bukan isu yang 2-3 minggu lepas ada orang tanya, kanak-kanak berjual beli. Kanak-kanak jual beli di kantin sekolah tuan-puan. Macam mana kita nak solve kita punya isu ini? Jawab dia tuan-puan, kita boleh guna qaul dhaif. Qaul dhaif, pendapat yang lemah, sah kanak-kanak terlibat dalam jual beli. Kenapa mazhab kita qaul dhaif kata sah? Kerana terdesak. Jual beli saja. Pajak gadai tak boleh. Jual beli saja. Kenapa? Kerana jual beli ini sangat terdesak untuk terlibat dan jual beli. Pajak gadai, sewa menyewa, upah mengupah, tak boleh. Jangan jual beli saja. Tapi dengan 2 syarat. Ada juga syarat. Dengan 2 syarat. Kanak-kanak macam mana? Sebab tu tuan-puan, apabila anak kita umur 7 tahun, tak balik lagi, nak pergi sekolah, dia nak beli kantin sendiri, mesti kita pastikan 2 ciri ini, 2 kriteria ini lulus. Apa dia? Yang pertamanya ialah mumayyiz. 7 tahun dah okey, mumayyiz. Kanak-kanak yang sah ni tuan-puan, mesti dia mumayyiz. Kalau umur tak mumayyiz, tak boleh. 6 tahun belum mumayyiz, tak boleh. 5 tahun belum mumayyiz, tak boleh.
7 tahun kita ambil mumayyiz ni kan kita selalu sebut ada khilaf juga. Kita ambil qadha'if iaitu kira umur. Yang muktamad dia tak kira umur, dia kira kematangan. Jadi kita ciri pertamanya ialah mumayyiz. Kalau kanak-kanak belum mumayyiz, semua tuan-puan sepakat ulama mengatakan tak sah kanak-kanak belum mumayyiz berjual beli. Semua ulama tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya ialah mumayyiz. Kanak-kanak ia dah mumayyiz. Ciri yang kedua yang penting tuan-puan, ciri kedua. Apa dia ciri kedua? Kanak-kanak yang sah terlibat dan jual beli ni mesti ciri keduanya ialah tahu nilai harta. Ini kena ajar. Ini kena latih. Kena tahu nilai harta. Walaupun dah mumayyiz, dah pandai basuh berak sendiri, kecil sendiri, makan sendiri, berdikari, tetapi tak tahu nilai harta, tak sah terlibat dalam jual beli. Tak boleh dia nak bagi duit kat dia untuk dia beli sendiri. Dia, harga ni berapa ni? Dia tanya duit tuan kantin. Tuan kantin kata satu bungkus, harga dia RM1.50. Dia bagi RM2, senyap dia lari terus. Dia tak tahu pun berapa. Ada bagi RM5, terus berlari. Asalkan dapat nasi je, budak dapat nasi berlari je lah. Nak kejar tempat, cari kerusi nak makan. Berebut dengan kawan. Dia tak kisah duit, dia tak tahu. Kata mana duit. Duit dah bagi dekat makcik kantin. Bagi berapa? Tak tahu. Maka itu tak sah terlibat dalam jual beli. Bahaya ni tuan-puan. Ini ilmu asas yang kena ambil tahu sangat. Terutama pengusaha kantin. Sebab kita nak duit yang berkat. Kita ambil daripada duit kanak-kanak itu, pastikan duit yang kita terima, duit yang berkat. Dan pasti juga kita parent, kita wali ini, nak lepaskan anak kita ini, pastikan duit kita bagi kepada anak. Pastikan anak kita memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syarak, iaitu sah, qadha'if, pendapat dha'if, pendapat lemah, sah kanak-kanak berjual beli dengan dua syarat. Pertamanya, mesti dia mumayyiz. Yang kedua, mesti dia tahu nilai harta. Apa dia nilai harta tuan-puan? Dia boleh bezakan nilai RM5 dengan 10. Dia boleh beza nilai 1 dengan 2. Dia boleh beza nilai 2 dengan 3. Apabila kita latih dia tuan-puan, kita kena latih ni, kena latih. Perlukan proses latihan kepada anak-anak kita. Apabila harga air ini RM1, kita latih anak kita. Abang bagi kepada makcik kantin RM1. Kalau air ini harga dia RM2, maka abang bagi contoh RM1. Kalaulah air ini harga RM1, abang bagi duit RM5. Baki berapa? Dia kata baki 4. Abang kena tunggu supaya abang terima baki RM4. Maknanya dia tahu di antara 5, 4, 1. Dia tahu. Kalaulah kita kata harga ni RM1, dia tak tahu nilai di antara RM1 dengan 2. Dia tak tahu nilai. Dia main hantam, dia main bagi. Lepas tu dia bagi ke makcik kantin, terus berlari. Kenapa? Dia tak tahu nilai pun. Asalkan dia nampak duit. Sebab tu setengah anak-anak kita, dia darjah 1 ni, kena latih betul-betul. Darjah 1. Kadang-kadang dia nak beli gula-gula tuan-puan. Beli gula-gula ataupun beli air kotak, air harga dia 5 kupan, 50 sen saja air itu. Dia bagi RM1 terus berlari. Orang kata air itu berapa? Tak tahu. Dia tak tahu pun berapa. Sedangkan makcik kata dah cerita dah, air ni 50 sen. Bagi RM1, maknanya ada baki lagi. Sebab tu makcik kata jenuh mencari mana budak berlari. Dia tak tahu nilai. Kena latih betul-betul anak kita supaya dia tahu nilai. Sebelum masuk sekolah tuan-puan, 6 tahun dah kena latih dalam muamalat. Kita agak ketinggalan jauh dalam sistem muamalat kita. Sehingga kita terlepas pandan untuk melatih anak-anak kita bermula daripada 6 tahun supaya dia masuk ke sekolah, dia dah bijak. Maksud bijak ni, bijak mumayyiz lah, bukan rasyid. Sebab kita nak menggunakan qaul yang dhaif. Kalau nak qaul muktamad, kita sendirilah kena pergi beli ke anak kita. Rehat kena pergi beli. Ataupun bawa bekal tu je lah. Tapi kalau kita agak susah nak bawa bekal, terpaksa anak kita kena membeli di kantin, maka kita kena beramal dengan qaul dhaif. Wallahu a'lam tuan-puan. Itulah dia malam ni, terlebih sikit masa, sepatut kita sejam saja. Malam ni agak lebih. Mungkin lebih dalam 10 minit. Saya rasa lebih tak banyak sangat. Ataupun tak lebih, ngam-ngam 1 jam. Alhamdulillah. Kita memang target tak lama tuan-puan, sebab kita setiap minggu. Dan mudah-mudahan kita tuan-puan diberikan kelapangan, diberikan kepahaman yang baik pada malam ini. Walaupun nampak complicated sedikit, banyak angka-angka yang kita main pada malam ini. Mudah-mudahan kita ulang dan ulang. InsyaAllah. Kita sebab muamalat kita jarang tuan-puan, kita jarang main. Kita perlukan nak panggil apa, perlu kita biasakan main. Perlu kita biasa. Anak-anak kita pun perlu kita latih. Dengan sistem jual beli ini supaya anak kita dia terlatih daripada kecil. Mudah-mudahan dia membesar dengan suasana muamalat, dan dia sebagai ejen penggerak di dalam masyarakat, penggerak dan penghidup pada sistem muamalat
terutama dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala. Baik, terima kasih tuan-puan, terutamanya kepada pihak penganjur surau P11 ataupun malam ni surau Sara dan beberapa gabungan surau P11 yang diketuai oleh pengerusi MPP kita, iaitu Ustaz Man, Ustaz Roy dan seluruh ahli jawatankuasa surau-surau di Presin 11. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga kita diberikan keberkatan oleh Allah Ta'ala di atas inisiatif tuan-puan menyediakan platform ini. Mudah-mudahan Allah memandang rahmat kita dan Allah memandang kebajikan yang besar, segala usaha yang kita buat demi untuk agama kita, demi untuk melihat muamalat dimartabatkan. InsyaAllah tuan-puan, kita sambung lagi minggu depan, hari Selasa minggu depan, iaitu Selasa ke-3. Kita akan sambung tajuk masih lagi dari tajuk pertama, tajuk kedua, ketiga, keempat. InsyaAllah kita terma dia ada 5 saja, kita bereskan minggu depan sebab dia mudah saja. 4 lagi dia lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsir, afwan katsir. Terima kasih semua. Terima kasih kembali. InsyaAllah kita jumpa lagi.